Kita back to basic. Saya namakan dia sebagai basic concept. Iaitu apa yang menjadi keistimewaan ialah kita ada dua jenis kekufuran di sini. Pertama ialah kafir musyrik. Yang kedua kafir kitabi. Kafir musyrik ialah merujuk kepada orang-orang kafir dan mereka ini yang bukannya memiliki jalur ahlu kitab. Bahasa mudahnya ialah contoh agama Hindu, agama Buddha, itu disebut sebagai kafir musyrik. Yang kedua kafir kitabi. Kafir kitabi merujuk kepada mereka ini ialah ulama Yahudi, ulama Kristian, mahir dan mengetahui tentang kitab Taurat dan Injil, Old Testament, New Testament, tetapi mereka ni kekal dengan agama Yahudi mereka, kekal dengan agama Kristian mereka, tak nak memeluk agama Islam, maka mereka ini digelar sebagai kafir kitabi. Namun, implikasi hukum tuan-puan berbeza. Kalaulah kafir musyrik itu memang tidak boleh untuk kita makan sembelihan mereka, tak boleh berkahwin dengan mereka. Adapun untuk kafir kitabi, maka di sini ada perbincangan dalam Al-Quranul Karim. Sepintas lalu, sebelum Ustaz syarah di sini, asasnya kita boleh makan sembelihan mereka, kita boleh berkahwin dengan mereka. Biarpun mereka ini adalah ahli kitab yang kafir. Namanya kafir kitabi. Tetapi tetap diletakkan syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i pada siri yang lepas, iaitulah mereka ini pastikan memiliki jalur keturunan yang bersambung dengan Nabi Yaqub AS dan bukannya jadian. Yahudi jadian ataupun Kristian jadian yang telah pun Ustaz syarah panjang pada siri bilangan yang lepas. Soalnya ialah apa keistimewaan sehingga mereka itu diberi ruang, oh boleh kita makan sembelihan mereka, boleh berkahwin dengan mereka. Maka antara jawapan yang dikemukakan oleh para ulama sebab mereka ini ada basic concept, basic knowledge yang berkompromi dengan agama Islam. Apa dia, tuan-puan? Kembali kepada akar perbincangan, iaitu agama ni ada dua bentuk. Satu disebut agama langit, yang kedua disebut agama bumi. Agama-agama langit ini ialah Islam, Yahudi dan Kristian. Dan agama langit ini, yang tiga ini, dia ada kaitan dengan tiga hal. Ada kaitan dengan Allah, ada kaitan dengan kitab, ada kaitan dengan Rasul. Agama Yahudi ada kaitan dengan Allah, ada kaitan dengan Rasul, Nabi Musa AS, ada kaitan dengan kitab Nabi, kitab Taurat. Demikian juga dengan agama Kristian, Nasara, ada kaitan dengan Tuhan, namanya Allah, ada kaitan dengan Nabi, namanya Isa, Nabi Isa AS, ada kaitan dengan kitab, namanya Injil. Sebagaimana ajaran Islam ada kaitan dengan Tuhan, namanya Allah, ada kaitan dengan kitab, namanya Al-Quran, ada kaitan dengan Rasul, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, asalnya agama Yahudi dan agama Kristian adalah agama Islam yang bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu silsilahnya. Tetapi apakan daya, Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut di dalam Al-Quranul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang hafiz, yang menjaga Al-Quran, yang menjaga Islam. Di bawah ayat ini panjang dibahas oleh para ulama, iaitu Allah Subhanahu wa taala tak nak jaga kitab Taurat, tak nak jaga kitab Injil. Membiarkan kitab tersebut dimuharraf, diubah suai oleh ulama masing-masing. Itu sebab bagaimana akhir sekali peranan Taurat dibatalkan, peranan Injil dibatalkan, peranan Nabi Musa dibatalkan, peranan Nabi Isa dibatalkan, dan daripada situlah mulai berubah daripada agama Tauhid yang original Islam kepada agama yang salah. Kalau Yahudi, yang pernah kita sebut pada siri Quran lepas, bagaimana mereka mendakwa antara kesalahan mereka ialah
Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Maka berkata Yahudi, Uzair ialah anak Allah. Sebagaimana kepincangan yang berlaku dalam Kristian. Dalam banyak-banyaknya apa dia? Itulah mereka mengatakan, Inna Allah thalithu thalasa. Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Jadi tauhid yang ada pada agama Yahudi dan agama Kristian langsung terbatal, dinasahkan, maka datangnya Al-Quran menasahkan peranan Taurat dan Injil. Datangnya Nabi Muhammad SAW menasahkan peranan Nabi Musa dan Nabi Isa dan meletakkan Islam yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla forever sampai hari kiamat. Jadi pokok pangkalnya ialah bagaimana Allah Subhanahu wa Taala meraih ketiga-tiga agama ini yang ada kaitan dengan Allah, dengan Rasul dan dengan kitab. Pun begitu, harus dinotiskan bagaimana agama Yahudi, agama Kristen asalnya bertauhidkan Allah Azza wa Jalla, namun bagaimana dan mereka atas nama Islam, dan akhir sekali mereka berlakunya pengubahsuaian, akhir sekali zahirnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka meraih kepada hal-hal tersebutlah, maka Allah Subhanahu wa Taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Maidah ayat 5. Surah Al-Maidah ayat 5, ayatnya panjang, Ustaz langsung menterjemahkannya. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengahwini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kahwin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang sesiapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia hari kiamat termasuk orang-orang yang rugi. Tuan-puan, ayat ini dalam surah Al-Maidah ayat 5. Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menyebut bahawasanya orang Islam sehingga hari ini boleh untuk makan sembelihan ahli kitab, boleh berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Kita masuk kedai. Siapa yang sembelih? Ahli kitab Kristian, ahli kitab Yahudi. Biarpun mereka ini sudah tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Taala dengan makna yang sebenar, bahkan mereka tidak lagi memeluk agama Islam, masih boleh kita makan sembelihan mereka, masih boleh kita berkahwin dengan perempuan mereka. Biarpun mereka bukan lagi ahli tauhid, mereka ini kafir kitabi. Tapi dalam masa yang sama, Ustaz juga notiskan sekali lagi, mesti rujuk balik kepada apa yang disebut Imam Syafi'i. Pastikan kalau perempuan yang kita nak kahwin itu di kalangan ahli kitab Yahudi Kristian, mereka ni ada nasab keturunan dengan Nabi Yaqub AS. Jangan orang kata main rembat begitu saja, convert Kristian terus kahwin ahli kitab, tetap tak boleh. Yang ni juga telah pun Ustaz syarah pada siri yang lepas secara panjang lebar. Jadi sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sekalian, pun begitu Allah Subhanahu wa Taala, kalau kita mengkaji Al-Quranul Karim, surah Al-Maidah ayat 5 ni, kalau kita perhatikan, Allah gabungkan terus. Boleh orang Islam nak kahwin dengan perempuan ahli kitab. Boleh orang Islam nak makan sembelihan ahli kitab. Biarpun mereka kafir kitabi. Tapi dengan syarat mereka ni ada susung galur keturunan Nabi Yaqub AS. Apa yang menarik ialah Allah gabungkan terus dua tajuk yang berbeza, bab makan sembelihan dengan bab berkahwin itu hanya dalam satu ayat aja. Itulah surah Al-Maidah ayat 5. Taklah kata okey, ayat 5 bab bincang bab apa? Bab boleh makan sembelihan orang kafir kitabi. Bab ayat ke-6 boleh untuk berkahwin dengan perempuan kitabi. Tak. Allah semacam nak ringkaskan. Okey, ayat 5, ayat 6 tu aku kompreskan jadi satu ayat je lah. Maka ayat surah Al-Maidah ayat 5. Kenapa diringkaskan, dipendekkan, digabungkan hanya satu ayat?
Allah semacam nak beri mesej halus kepada kita semua, iaitu, wahai orang Islam, di akhir zaman, hamba-hambaku sekalian, aku ni bukan nak sembang panjang sangat, bab cerita boleh makan, bab cerita boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab ni. Aku hanya sebut sepintas lalu je. Sebab aku pun bukan berkenan sangat kamu nak makan sembelihan ahli kitab. Aku bukan berkenan sangat untuk kamu berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Justru aku hanya sebut sepintas lalu, aku kompres kerana hanya satu ayat sahaja. Kenapa aku sebut juga? Sebab aku nak beritahu bahawasanya dari segi hukum boleh meraih kepada konsensus yang ada dalam fikrah mereka. Mereka ni ada kaitan dengan latar belakang, ada Tuhan yang mereka sembah namanya Allah, ada Nabi yang mereka ikuti, Nabi Musa, Nabi Isa, ada kitab yang mereka pegang namanya Taurat dan Injil. Itu sebab tuan-puan, satu sudut yang lain, berdakwah kepada orang Kristian mudah untuk mereka peluk Islam. Sebab apa? Mereka sudah faham Allah tu apa dia, Rasul tu apa dia, kitab tu apa dia. Cuma sikit je nak jentik hati mereka supaya mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa dia? La ilaha illallah. Mereka sudah tauhid, cuma ada sedikit lah silap faham tentang Trinity dan sebagainya. Muhammadur Rasulullah, itu yang kita nak convincekan mereka, sama ada mereka Yahudi atau mereka Kristian. So modal Islam, Allah, Rasul, kitab sudah ada pada mereka. Compare dengan kita berdakwah kepada orang Buddha, orang Hindu. Bila sebut Allah, pening kepala. Bila sebut Rasul, pening kepala. Bila sebut Taurat, Injil, Quran, pening kepala mereka. Jadi Allah Azza wa Jalla meraih kepada kamu, wahai orang Yahudi, kamu orang Kristian, dah ada latar belakang tentang aku, yakni Allah, tentang Nabi-Nabi aku, Musa, Isa, Muhammad, tentang kitab-kitab aku, Taurat dan Injil dan Quran. Maka okey, aku mengizinkan orang Islam di akhir zaman untuk berkahwin dengan kamu perempuan kitabi, untuk makan sembelihan kamu, biarpun kamu kafir kitabi. Itu asas dia. Dan Allah sebut hanya satu ayat saja, sebab Allah tak nak panjang-panjangkan cerita ni, untuk memberitahu kepada kita, wahai orang Islam di akhir zaman, tak payahlah kamu sibuk sangat nak korek cari, nak berkahwin juga dengan orang perempuan kitabi. Sebab apa? Panjang cerita yang kamu kena uruskan. Kamu kena dakwah mereka, kamu kena menguasai tasallut ke atas mereka. Kalau perkara tak berlaku, tetap tak boleh. Sebab apa? Dominan mesti pada orang lelaki dengan niat untuk berdakwah kepada mereka. Samalah juga dengan makan makanan ahli kitab. Seboleh-boleh cuba carilah makanan yang disembelih oleh orang Islam. Kok tak ada arah juga sebagaimana yang berlaku di kebanyakan negara Eropah, yang mana makanan dibawa oleh ahli kitab, oleh Yahudi, dan memang mereka ni ada pun keturunan nasab dengan Nabi Yaqub. Bismillah, silalah makan. Tapi Allah tak nak beria sangat untuk kita explore mendapatkan perkara tersebut. Allah hanya nak bincang dari segi min haythul hukmi, dari segi hukum semata-mata.